السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak bincang hadis yang ke-25 di bawah tajuk kullu ma'ruf sadaqah. Mana setiap yang ma'ruf itu adalah dianggap sebagai sedekah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله تعالى وعليه وآله وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. Terjemahan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedang kami tidak dapat melakukannya. Rasulullah bersabda atau Rasulullah menjawab, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tasbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, amar ma'ruf nahi munkar merupakan sedekah, dan setiap kemaluan kalian merupakan sedekah. Mereka bertanya, yakni para sahabat, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, masakan dikatakan berpahala seseorang di antara kami yang menyalurkan syahwatnya? Beliau bersabda, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah baginya dosa? Demikian halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya mendapatkan pahala. Riwayat Muslim. Jadi hadis yang ke-25 ni adalah merupakan hadis yang kedudukannya juga tinggi, dan riwayat Muslim tentang hadis ni ada beberapa riwayat, bukan hadis saja yang mana kita akan sebut selepas ini. Maknanya dalam riwayat lain dan juga daripada Imam Muslim ada menyebutkan matan hadis yang agak berbeza, lebih detail lagi daripada kita sebut tadi. Imam Nawawi dia pilih hadis ni, hadis yang kita baca untuk diletakkan di bawah kitab Arba'in dia ini. Kita lihat kedudukan hadis. Hadis ini telah mendedahkan kepada kita satu aspek yang sangat penting dari keseluruhan aspek kesyumulan Islam. Aspek yang dimaksudkan adalah kenyataan bahawa
Islam adalah agama yang lengkap dan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, bukan tertumpu pada sebahagian amalan ibadat tertentu dan amalan kebajikan tertentu sahaja. Namun jangkauan agama Islam meliputi setiap aktiviti hidup manusia, sama ada berupa ibadat atau apa-apa bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan niatnya menepati ciri-ciri yang dikehendaki oleh syarak. Jadi kalau kita perhati kepada kenyataan ini mengikut hadis ini sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain ini kenyataan, cuma saya terjemah secara umum. Ini kenyataan ulama setelah menilai kedudukan hadis ini. Dia kata hadis ini dia menunjukkan kepada kita bahawa Islam ini dia tidak tertumpu pada ibadat-ibadat tertentu, pada musim-musim tertentu, pada ketika-ketika tertentu, tetapi Islam dia menyentuh berkenaan kehidupan manusia. Satu perkara besar. Dengan erti kata yang lain, setiap apa yang kita lakukan kita boleh jadikan, kita boleh janakan, boleh ubah menjadi pahala, menjadi kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi kebajikan untuk kita kecapi di hari akhirat. Maknanya hadis ini merupakan suatu bentuk penilaian yang Nabi SAW dedahkan kepada kita, bahawa jangan kita nampak ibadat itu saja sebagai ketaatan. Jangan. Tetapi ketaatan yang dimaksudkan itu dia menyentuh perkara-perkara secara keseluruhan dalam hidup manusia ini. Oleh yang demikian, hadis ini menggalakkan penganutnya agar melakukan amalan kebajikan yang berbentuk pribadi dan kemasyarakatan, dan dalam batas yang sesuai dengan tahap kemampuannya. Jadi kita kena, untuk dapat kita merealisasikan konteks ini, kita mesti memahami kedudukan kita. Wajib kita tahu tahap kita. Wajib kita menyedari kemampuan kita. Kita berada dalam posisi mana dalam kehidupan ini, kita mainlah peranan kita sesuai dengan keadaan kita. Maknanya setiap orang itu dia mesti memahami tanggungjawab. Dia boleh guna benda. Kalau kata dia doktor, kalau dia tukar masak, semua tu dia boleh gunakan. Platform hidup dia, profession dia, bidang dia tu untuk mencapai redha Allah SWT. Boleh. Dia jangan berasa dalam diri dia bahawa dia ni terpinggir dalam alam. Dia jangan berasa dari diri dia bahawa dia ni jauh daripada Allah. Sebab apa? Sebab secara langsung tidak nampak dia ni ibadat kerja dia ni. Tidak nampak mengajar, tidak nampak mengajar Quran, tidak nampak mengajar, tak ada. Jangan, itu silap faham. Itu silap faham. Jadi tahap dia, Allah tidak akan bebankan seseorang itu dengan melebihi tahap kemampuan dia. Tidak. Islam tidak begitu. Islam ini sebuah agama yang adil, yang sangat memahami manusia. Kerana Islam adalah merupakan agama Allah. Kita ni diciptakan oleh Allah, maka Allah Maha tahu kedudukan kita. Penelitian berkenaan telah meletakkan hadis ini pada kedudukan yang tinggi dan pada tahap yang sangat penting. Inilah kepentingan hadis ini yang ulama kata, kerana dia membuka ruang kepada kita. Biar nampak Islam ini adalah agama yang luas, bukan agama yang sempit. Tidak. Makna umum hadis. Kita perlu juga tahu asbab wurud hadis ini. Asbab wurud hadis ini. Kenapa timbul hadis ini? Apakah rentikan yang berlaku sebelum timbulnya hadis ini? Perlu juga kita tahu. Melalui riwayat lain juga daripada Muslim. Kalau hal ini kita tengok dalam hadis ini riwayat daripada Abi Dzar Al-Ghifari, daripada Abi Dzar Al-Ghifari. Tetapi dalam riwayat Muslim juga, yang mana perawi utama perawi dia ni daripada diriwayat daripada sahabat Abu Hurairah, tidak Abu Dzar Al-Ghifari. Ada sebut dalam bentuk lain, pernyataan dia lebih detail, iaitu orang yang tanya Rasulullah itu adalah merupakan orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Orang miskin dari kalangan muhajirin. Jadi yang dimaksudkan orang-orang miskin adalah miskin dari kalangan muhajirin, bukan dari kalangan ansar, tapi dari kalangan muhajirin. Kita tengok hadis ini secara umum. Orang-orang miskin menyangka bersedekah hanya dengan harta semata-mata. Pada peringkat awal, ini dalam proses pendidikan Nabi SAW. Ada di kalangan orang miskin. Cuma kalau kita tengok apa yang disebut oleh ulama, mana hal ini bukanlah sahabat-sahabat besar.
Mana sahabat juga, tapi sahabat yang kebanyakan. Dia terdiri dari kalangan orang miskin. Mereka ingat ke, mereka sangka bahawa bersedekah tu, bila bersedekah ni, mereka ingat itu dengan harta semata-mata. Lalu mereka berasa sayu kerana tidak mampu melakukan kebajikan dengan harta. Kerana kita tengok dalam syarah-syarah hadis, orang-orang miskin ni sangat kuat beribadat kepada Allah, zikir, semaya dan sebagainya. Jadi bila dia tengok orang-orang kaya buat amalan peribadi seperti dia, kuat seperti dia juga, tiba-tiba dalam bab bersedekah dengan harta ni dia tak boleh nak buat lah. Itu dia buat sedih tu. Justru mereka mengadu hal demikian kepada Nabi SAW, kerana betapa cinta dan inginnya mereka mendepani hal berkaitan kebajikan dan bukan berasaskan kepada dengki dan iri hati terhadap golongan kaya dari kalangan mereka. Jadi timbulnya inisiatif nak tanya ni sebenarnya bukan kerana iri hati pada orang kaya di kalangan sahabat tu, tidak. Bukan dengki, bukan hasad, tidak. Tapi kerana nak turut serta dalam melakukan infak harta di jalan Allah. Itu pertanyaan itu timbul lahir daripada perasaan sedemikian. Bukan kerana iri hati, hasad, dengki pada golongan kaya. Tidak bermaksud begitu. Nabi SAW menjelaskan kepada mereka bahawa setiap amalan dan perlakuan yang baik adalah sedekah jika amalan itu semua berlandaskan kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua perbuatan harus dan yang bersifat memuaskan nafsu seperti jima juga dikira sebagai sedekah. Sampai ke tahap itu Nabi cerita. Mana sampai ke tahap itu? Maknanya perbuatan kita kata jima bersetubuh dengan cara yang halal ini adalah merupakan sedekah kalau mengikut tata cara yang dihalalkan oleh syarak, mengikut cara yang betul. Kita tengok kesimpulan ni, huraian dan kesimpulan. Ini saya maksudkan huraian dan kesimpulan ni kerana dalam kesimpulan inilah juga kita menghuraikan hadis ini. Yang pertama, ini macam intipati lah, yang daripada beberapa buah kitab, saya simpulkan begini. Yang pertama, mana tidak patut memandang remeh mana-mana amalan kebajikan, walaupun ianya kecil pada pandangan manusia. Sikap sedemikian adalah keji mengikut pandangan agama, kerana ianya akan menyebabkan tertahan amalan kebajikan. Dan setengah ulama melahirkan kebimbangan, akan lahir pula sifat buruk yang lain, iaitu bakhil. Jadi dalam hadis ini, antara perkara yang tersirat yang Nabi nak maklumkan kepada kita, biar kita faham, jangan kita pandang remeh amalan kebaikan, walaupun apa kecil pada pandangan manusia, tapi dia besar pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Maknanya bila Nabi nak supaya kita meletakkan setiap kebajikan itu, dia sebenarnya besar. Dalam hadis banyak sebut kan? Dalam hadis banyak sebut berkenaan dengan perkara ini. Kalau kita tengok hadis-hadis lain, cukup banyaklah yang menyentuh perkara yang berkaitan. Misalnya imatatul adza 'anit tariq, buai duri, ataupun apa saja yang menyakiti, buai dah kayu kecil-kecil, ataupun buai batu besar takut rebah, orang jalan malam takut rebah, ataupun kena tayar motor takut terbalik motor. Kita buai dengan maksud tu, dengan maksud supaya tidak menyakiti orang yang berjalan kaki, orang yang menggunakan jalan. Benda tu kecil tu, tetapi besar tu. Besar tu pada pandangan Allah Subhanahu wa taala, pada pandangan agama, perkara itu sangat besar maknanya. Jadi perkara itu, kalau kita perhatilah, kalau kita perhati dalam pandangan ulama, mana benda-benda yang kita anggap kecil itu sebenarnya besar. Jadi orang yang menganggap amalan itu nak nanti buat hak besar-besar. Nah, kadang-kadang bila orang buat hak kecil, dia pandang rendah kepada orang. Hak tu Nabi tak sah. Itu perbuatan yang keji. Kerana setiap benda yang kita buat tu dia boleh jadi amal ma'ruf, dan dia adalah sedekah. Dan kena ingat sedekah-sedekah ni bukan berguna kepada Allah, berguna untuk kita. Bersedekah ni berguna untuk kita. Kalau kita tengok dalam hadis, ada disebut
Saya tak ingat ada hadis mana, tapi bukan sahadis, banyak hadis. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis Riyadhus Shalihin, ada kitab Riyadhus Shalihin pun ada. Kita bawa ni pun kita jumpa hadis seumpama itu. Hadis yang ke-24 baru ni kan disebut. Nah, mana kebaikan yang kita buat, kejahatan yang kita buat, semua terkembali kepada kita langsung. Kalau kebaikan, katakanlah seseorang manusia seluruhnya, ala afqa qalbi rajulin, kan disebut tu. Semua manusia daripada zaman Nabi ada sampai pada hari kiamat. Katakanlah Allah buat jadi hatinya seperti hati Nabi belaka. Apakah memberi kesan kepada Allah? Tak ada. Tak ada sekali. Allah bukan untuk dia, tapi untuk kita. Setiap kebaikan kita buat itu untuk kita. Langsung tidak ada kembali kepada Allah. Maknanya Allah tak ambil manfaat. Allah tak perlu. Cuma kalau kita lihat huraian ulama yang lebih halus lagi, disebutkan bahawa kebaikan-kebaikan ma'ruf atau kebajikan yang manusia buat itu sebenarnya itu cara Allah Subhanahu Wa Taala nak angkat manusia, nak angkat darjat manusia. Allah Maha tahu, tetapi Allah nak angkat darjat manusia dengan letakkan asas dia, kamu buat baik aku angkat kepada kamu. Hak tu bukan Allah tidak tahu, Allah memang tahu. Dah manusia ni Allah tahu. Cuma Allah nak ayat ni, itu cara dia buat dalam sunnah dia supaya orang lain juga nampak. Benda yang nampak dengan mata kasar kebaikan. Sebab tu tak boleh kebaikan ni tidak boleh ada dalam hati kita saja, orang tak nampak. Allah saja nampak tak boleh. Dia kena manusia juga nampak kebaikan ni. Apa tujuan? Supaya manusia tiru, supaya manusia hargai. Kalau main dalam minda saja, dalam makna saja, tapi tidak diterjah di luar minda, dalam kenyataan hidup, maka kebaikan itu orang tak akan nampak. Jadi perlu kita tahu ni, wa amma bi ni'mati rabbika hadith. Nikmat-nikmat Tuhan ni kita kena serlahkan. Kita biar nampak dengan maksud bersyukur. Dia kena ada tu. Tak boleh. Walaupun di satu pihak yang lain ada pula kenyataan yang kata tak boleh riak, tak boleh apa, kena jagalah. Benda baik betul benar apa baik tu, tapi tak kena gaya, boleh jadi tak baik. Maknanya boleh kita sebut modal tu lah ya. Cuma atas niat kita. Hak ni pun begitulah juga. Modal tu lah ya. Modal tu lah, sedekah, tahlil, zikir, hak tu lah, semua orang buat. Tapi tak serupa hasil, bergantung pada niat seseorang. Itu ajaran agama dia lagu. Maknanya kita seolah kita mengolah benda yang sama, modal yang sama, tetapi cara kita proses, niat kita ada sebagai cara buat kita yang dah sikit ya akan jadi ma'ruf selalu. Dia akan jadi ma'ruf selalu. Walaupun daripada sekecil-kecil benda sehingga pada sebesar-besar perkara, semua kita boleh buat. Ada juga ulama sebut, kenapa Allah, mana kita nampak dalam hadis ini sebagai contoh, mana daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar semua sedekah belaka. Mereka negara paling payah kita kata dah. Itu merupakan sedekah daripada pemimpin. Kalau pemimpin dia faham lagu tu, dia tak akan ambil usil harta sebab apa? Sebab perbuatan dia tu sendiri sedekah. Tak akan dia sedekah dengan perbuatan, takut dia ambil banyak pula sedekah. Apa lagu tu? Nah, mana sedekah tu? Sehingga kepada sekecil-kecil perkara buat duit di jalan. Apa maksud? Ini no ayatnya. Ulama kata daripada hadis ini kita boleh faham bahawa Allah buat manusia ini tidak sama peringkat dia. Allah buat manusia ini tidak sama peringkat dia. Ada satu peringkat tu nak buat duit jalan raya, tak boleh apa. Kerana dia pemimpin. Duduk atas kereta homo, tak jauh. Oh payah pemimpin nak buat duit, nak buat batu jalan raya pemimpin. Nah, payah tu. Lepas tu dia kita lah tu. Dia kita. Pemimpin nak usaha dekat orang apa payah. Ataupun nak menghadiri kenduri payah. Nah, zakah tu pahala besar tu. Orang ajak makan kadang tu tak ada lawa tu. Tak apalah tak ada tu, pihak lain besar lagi yang dia boleh buat. Jadi kita ni, yang tahap orang kampung ni, banyak nak kita nak buat. Walaupun kita tak boleh nak buat hak tu, tak boleh nak buat hak besar-besar tu, tak kecil-kecil ni. Jangan paling kecil. Hak tu sebenarnya. Hak tu untuk kita tu. Sebab tu setiap orang dalam Islam ni, dengan keadilan Islam ini, setiap orang tu dia dapat naik ke peringkat tinggi dalam agama. Kalau dia faham molek kedudukan dia, keberadaan dia dalam agama. Dia faham molek sunnah, dia faham molek agama, dia tidak akan berasa tertinggi dalam agama. Dia tidak akan berasa dia kurang daripada orang lain. Dia tak akan berasa. Sampai setengah tu, waktu terlajak berasa dia kurang, sampai nak doa pun berasa tak agak. Semua suruh orang doa misalnya. Itu sebenarnya kesan tu. Dia tak faham molek agama. Awak mana tahu ustaz tu lebih sampai awak suruh dia doa seminggu tunggu suruh dia mai ajak misalnya. Awak tahu mana?
Tahu mana dia lebih dari awak? Cuba ya. Awak tahu mana? Tak ada siapa tahu. Apa yang kita siapa kita nak akak tangan, nak semaya, bermundang ke Tuhan, tunggu orang lain buat, kita ikut-ikut ekor belakang. Sedangkan masalah kita tu. Itu silap faham dalam agama. Silap faham tu. Akhir sekali tak erti nak buat benda-benda mudah tu jadi tak erti. Jadi tertangguh amalan agama ni kenapa? Kerana kesilapan memahami kehendak sebenar agama. Jadi hadis-hadis sebegini, segi huraya yang halusnya, maknanya setiap orang itu dia kena berasa bahawa dia ni dimuliakan oleh Allah. Tak kira tahap mana dia boleh berada di tahap yang tinggi kalau dia faham. Misalnya contoh sini, sahabat ada yang miskin. Memang kalau kita tengok dalam syarah-syarah dalam hadis lain, memang siapa setengah tu mengalir air mata. Allah, begitu bunyi Allah. Kita nak sedekah tak boleh ada fitih. Tak lain kita buat belakang, tapi kalau buat harta kat menusuk selalu. Kalau buat harta kat sedih kan. Siapa penekat sedih tu bukan seorang ni ramah. Pergi mengadu kerana tak ada cara lain. Biar kita boleh menandingi puak-puak kaya tu. Biar kita boleh duduk sama rendah diri, sama tinggi dengan dia dari segi kebajikan ni. Itu sebenarnya desakkan, lonjakkan jiwa dia yang ditanya Nabi SAW. Lepas tu Nabi ajar dia. Kalau saya nak guna bahasa yang mudah, banyak lagi benda-benda lain yang kamu boleh buat. Kau orang panggil sedekah juga, tak semestinya harta. Tak semestinya harta. Tapi benda lain juga boleh tercapai. Pahala sedekah itu banyak. Nabi kata, apa Nabi ayat dalam hadis ni? Apa yang Nabi sebut dalam hadis ni? Mana setiap tasbih, setiap tahlil, setiap suruh kita orang buat benda baik, kita suruh orang buat benda. Orang tak kira siapa, isteri kita boleh, anak kita boleh, jiran tetangga kita boleh. Asalkan ada niat itu, kita kena kembali pada hadis tu lah. Nah, siapa dia boleh hubung dengan tangan, hubung dengan tangan. Siapa dia boleh hubung dengan lidah. Paling kurangnya ni, benci dalam hati. Kerana ulama kata benci dalam hati ni sebenarnya, dia boleh merubah keadaan juga. Benci dalam hati. Sebab apa? Benci dalam hati ni kalau timbul siapa benci, bila kita guna istilah benci dalam hati pada kemungkaran ni, dia boleh hilang kemungkaran. Besar tu benci dalam hati bukan kecil. Walaupun dikatakan ab'aful iman, selemah-lemah iman, tapi setiap orang yang telah ada perasaan benci dalam hati, dia ada kesan perubahan dalam masyarakat. Tetap ada. Kenapa? Kerana di situ ada makna hijrah. La hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah. Mana ada tu? Dia konsep hijrah ni tak akan hapus, tak akan hilang kecuali bila mati seseorang. Dia akan ada tu. Ginilah sebenarnya. Kalau kita tengok dalam hurai-hurai kita baru dia kata, maksud kita kata dalam hati ni, biar ada perasaan benci kepada maksiat dalam hati benda mungkar ni, setiap hari selalu kena ada. Bila benci, kesal daripada benci dia akan ada gejala dia. Kesal daripada benci terhadap mungkar dia akan ada gejala dia. Sebab kita sayang pada orang, kita benci pada akan ada gejala dia. Dengan nama dia tu kita kasih dia. Tu kita benci tu. Pasal apa tu. Dengan nama kau tu, paling layak lah ipan tu. Ataupun senyap. Jadi orang sebut apa-apa dia tak dengar. Cahaya tu benci. Itu pasal benci. Sebab tu dalam hadis tu sebenarnya itu psikologi. Kena benci pada muka. Bila benci, dia tak akan duduk dengan orang buat maksiat. Dia tak akan benarkan anak-anak dia. Dia boleh anak dia, bini dia. Tak kira tak kira dia. Manusia ni kalau anak dia dan bini dia pun dia tak boleh kontrol dalam buat amal ma'ruf nahi munkar ni, tidak ada nilai orang tu. Tidak ada nilai orang tu. Siapa anak dengan isteri dia pun dia tak boleh nak lari dalam buat amal ma'ruf nahi munkar ni. Tak ada nilai tu orang tu. Sebab tu kata bila kata benci dalam hati ni, dia akan fikir, dia akan mari, dia akan keluar benda-benda positif tu. Dia tentu dah dia tak buat sebab dia benci. Dan kalau setiap orang ni benci sebab tak buat, mana lagi nak ada maksiat ni. Kita kata pokok ahli-ahli maksiat ada atas setiap tu mari buat problem ke apa, sebab ada pengikut, ada orang sokong. Orang ramai orang suka. Cuba kalau orang benci belakang pada munkar benda maksiat. Guna tikar dia. Bila tak ada sambutan apa-apa ni dia akan hilang. Lama-lama dia akan hilang dengan begitu. Itu maksud Nabi SAW. Cuma masa hanya yang menentukan. Masa dah. Jadi perkara itu semua tu ma'aruf lah. Bukan saja-saja. Cuma persoalan sekarang ni tidak benci belah pada maksiat. Dia rasa seronok dengan maksiat itu. Itu masalah. Sah kena ubah dengan tangan. Nak ubah dengan tindakan. Sah kena kata, nak nasihat guna lidah dan bahasa ini. Dalam hati pun tak ada perasaan benci. Kalau lagu tu hakikatnya email tu nipis sana.
Iman yang lagu itu tidak boleh melakukan perubahan dalam masyarakat. Iman yang sebenarnya tidak akan melakukan perubahan kepada individu. Tak ada. Suku dia kena ada. Dan itulah maksud Hasan al-Banna pun tegakkan Islam dalam diri kamu, itulah maksudnya. Kamu tegakkan dulu agama Islam tu. Sebelum kita nak tegak negara Islam, tegakkan dulu Islam dalam diri kita, itulah maksudnya. Itulah maksud salah satu huraian dia. Kita kena Islamkan dulu tingkah laku kita. Kita kena Islamkan dulu pemikiran kita. Kita kena Islamkan dulu tindakan kita. Cara memikir kita tu biar Islam. Ni umat Islam ni tak sedar hok mana budaya dia, hok mana budaya Majusi, hok mana budaya Yahudi. Dia tukarlah dia tu ustaz. Dia tukar, dia tidak tahu. Tapi waktu lama tu bila kita rayak pun dia marah. Pasal patah hati. Teruklah ayat itu. Jadi melalui hadis ini jelas bahawa setiap perkara yang kita buat itu sebenarnya sebab tu ada dalam misalnya dalam kitab Bukhari ada disebut, dalam riwayat Bukhari ada disebut. Saya pun tidak sempat nak cek tu, cuma dalam kitab ni dia ada sebut secara umum gitu, tapi tersebut dalam kitab Bukhari. As-sadaqatu tutlaqu ala jami' anwa'il ma'ruf wal ihsan. Sedekah itu dari segi penggunaan syariatnya, bila sebut sedekah itu dia berkait dengan makna, dengan erti semua perkara ma'ruf dan ihsan. Ada disebut dalam kitab Bukhari. Saya tidak cek dari Bukhari sendiri, cuma tu yang kitab ni kata wa fil Bukhari, dalam Bukhari ada disebut as-sadaqatu tutlaqu ala jami'i anwa'il ma'ruf wal ihsan. Sedekah itu adalah suatu lafaz yang digunakan kepada semua jenis kebaikan dan perkara yang bersifat ihsan. Orang panggil sedekah bahkan. Ini pemakaian salafus salih kita dulu. Sedekah ni dia ertikan sedekah dalam makna yang luas. Jadi kita umat Islam pun kita kena faham sedekah tu dengan makna yang luas. Jangan kita faham sedekah tu dengan makna yang sempit. Menyebabkan kita jadi sempit segala-galanya. Sempit minda, sempit jiwa, sempitlah kan. Sebab apa? Kita faham tidak serupa dengan kehendak agama. Sedangkan sedekah ni maknanya besar, luas makna dia. Itulah kepentingan hadis ni, nak mengajar kita, nak mengembalikan cara pemikiran yang sebenar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, sedekah ini juga antara erti yang paling besar yang ada dalam makna sedekah adalah kita menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengangkat Allah Subhanahu Wa Taala ke tahap yang paling tinggi. Itu makna sedekah. Sebab tu bila kita buat apa-apa semua kita kembali kepada Allah. Itu sedekah. Kenapa kamu menderma? Kenapa kamu mengeluarkan duit untuk fi sabilillah? Karena aku yakin. Apa yakin tu? Daripada sumber mana keyakinan? Nabi aku ajar. Nabi itu daripada mana? Daripada Allah. Wahyu, berkait dengan wahyu. Maknanya sedekah harta itu sebenarnya adalah lambang kepada tasdik kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hak zahir. Jadi bila dikatakan sedekah pada segala amalan kita, dia memberi erti setiap kita buat. Kalau kita niat kita kerana Allah, dia ada makna lagi. Makna sedekah mengembalikan semuanya kepada Allah. Alhamdulillah, syukur dan semua kembali kepada Allah. Jadi ada makna tu. Itu makna sedekah dari semua amalan itu. Misalnya orang tanya kita, kenapa kamu misalnya nampak duit? Kita membeli. Kenapa tak ambil duit tu? Dia kata tak ada tahu. Tak berani. Apa tak berani? Takut pada Allah SWT. Maknanya kita membenarkan ancaman-ancaman Tuhan. Kita yakin Allah ancam. Kita yakin. Sampai keyakinan itu terkeluar dan itu takut nak ambil hak orang. Itu makna tasdik tu. Hak tu yang kata sedekah, dia ada makna begitu. Dia ada makna begitu. Sebab tu setiap perbuatan kita kalau kerana bersandarkan kepada Allah, niat kerana Allah, dia jadi sedekah tak? Itu kesimpulan maksud sedekah tu dia besar. Cuma dalam bentuk harta tu nak suruh nampak jelas, izhar, kita nak nyatakan benar. Sebab kita kata kalau senyum pun sedekah lah ni. Ada disebut orang tanya kita mana masjid dengan mana bilik air kita rakyat boleh pahala serupa. Mana di sakit pun, mana bilik air kita rakyat ada bilik air, tandas awal. Orang tanya mana masjid itu? Boleh pahala lah. Rakyat kat orang mana di masjid, rakyat kat mana nak pergi tandas, boleh pahala lah. Naknya perbuatan kita memberi ruang kepada orang untuk keperluan dia. Ada keperluan batin, ada itu keperluan untuk jasad dia. Semua tu dikira sedekah.
boleh pahala berlaku. Yang kedua, berdasarkan pada hadis ini sabit hukum sedekah pada setiap aktiviti amal ma'ruf dan nahi munkar. Berdasarkan pada hadis ini juga sabit bahawa setiap amalan amal ma'ruf dan nahi munkar itu semuanya kita boleh dikategorikan sebagai sedekah berdasarkan pada hadis dan hadis-hadis lain. Banyak lagi hadis lain. Cuma Imam Nawawi tak kena ingatlah, kena ingat. Jangan lupa bahawa hadis mata arba'in ini bunyi 40 lebih hadisnya. 40 berapa? 43 tersilap ni. 40 lebih dah. Tak siapa aku 45. Tapi hak ni hadis-hadis yang teras. Madar. Dia panggil hadis madar. Hadis madar ni hadis tepat. Mana Islam tu, kalau kita kecek Kelantan, Islam duduk belik sekitar 40 hadis. Faham ni faham umum Islam tu. Faham keseluruhan Islam. Tak jadi alim, tapi makna faham agama. Punya ayat hadis ni. Dia panggil madar. Ni hadis madar. Mana kalau kita faham ni, kita lapuk Islam tu semua dia tu. Lengkap secara umum. Nak apa nak jadi alim? Tak ada ulama kata gitu nak jadi alim. Ni kena hafiz hadis beribu kena faham. Tapi faham ni pun banyak kalau orang panggil bila orang tahu kita dah nampak dah Islam. Nampak dah Islam. Kalau faham molek 40 ni. Faham dengan cara yang betul, nampak dah Islam. Kita bila buat tu sudah duduk di atas landas mustaqim, siratal mustaqim. Duduk atas tu dah. Ni, kira-kira ni. Itu sebab tu hadis ni sebab tu setengah-setengah ulama dia takwil ni nak mengajar hadis-hadis lagu ni. Kalau kita tak mengaji banyak tak tahu. Jadi urusin juga kalau kita nak mengajar macam kena tidak payah kat dia. Sebab dia kalau nak mengajar kata soal tu dia tak mengaji misal sebagai contoh. Bukan tak suruh mengajar tu, bukan tak suruh mengajar, tapi mana kena mengaji kan. Kalau nak mengajar hadis-hadis lagu ni sebab apa? Sebab takut tak faham. Jadi orang tak nampak sepatutnya kira-kiranya maksud Imam Nawawi wa arba'in ni dengan maksud kalau faham molek 40 lebih hadis ni nampak dah. Islam tak kata comel al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih dari semua sudut. Kenapa? Secara umum. Dia akan ada beberapa dia akan ada usul-usul agama dari diri. Dia akan ada. Tu disebut gitu. Mana ulama dia buat kajian kitab mata arba'in dia kata bila kalau hafal molek faham molek hal ni 40 lebih hadis ni seseorang itu akan ada dari dia usul agama akan ada. Umat Islam dulu tidak mengaji tinggi belah mana, tapi tak ada orang murtad. Tak ada orang murtad. Faham molek agama dia pegang dia di Quran dia reti hormat apa? Bukan ngaji mana. Tapi kena molek cara tutup guru kita zaman dulu. Dia bui tu. Kena molek. Pemikiran masyarakat tu tertupu dengan cara Islam semua. Tidak diresapi oleh pahaman luar. Misalnya nak ni, kau dah tahu dia tak reti Quran. Ni, Quran tak habis mesti kau nak ni. Itu pemikiran Islam tu. Dia bukan tolak pembangunan tu. Dah nak mengaji sehingga mana pun jangan tinggallah hal ni. Sebab hal ni penentu hidup kita ni. Hal ni. Jadi sahabat hukum sedekah pada setiap aktiviti amal ma'ruf dan nahi munkar. Perkataan amal ma'ruf nahi munkar kita kena tengok dalam pelbagai sudut dah. Dia ada wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair. Hak tu tuan Nabi Ma'ruf ni hak tu nak ayat ni hak tu kerja khusus. Hak tu perlu kemahiran besar. Kenalah ada satu kelompok dengan kamu memang dia khusus amal ma'ruf nahi munkar. Hak ni memanglah dia kena ngaji kau semua Islam ni banyak-banyak kawan ni. Tapi dalam skala yang kecil, amal ma'ruf nahi munkar semua umat Islam kena terlibat. Bila manusia, sebab manusia ni Allah panggil makhluk madani, makhluk yang hidup bertamadun, manusia yang bermasyarakat. Manusia ni makhluk bermasyarakat, dia tak boleh hidup seorang manusia ni. Dalam kitab ada sebut kalau manusia ni tak kecek 40 hari tetap satu tanda. Ada disebut begitu. Manusia kalau dia tak boleh kecek orang 40 hari, ada kesan sangat buruk pada anggota lidah dia, minda dia. Jangan faham manusia 40 hari terang hidup seorang mana 40 hari jadi lagu mana tilik pening manusia dia tak boleh. Jadi bila kita melibatkan kita dengan Allah, mesti ada amal ma'ruf nahi munkar. Atas diri kita sendiri ada amal ma'ruf nahi munkar. Ada.
Kita manusia ni yang paling berat, dia berdepan dengan musuh nafsu dia. Kalau kita baca kitab tasawuf, dia lagu tu lah cara dia kerja ni. Manusia ni musuh yang paling besar dia, yang paling besar lah adalah diri dia sendiri, nafsu dia tu. Nak tahu lagu mana? Ada ketika kita nak buat benda baik ni jadi malah. Imam Ghazali kata malah. Jadi nak menghadapi, nak mendaki gunung malah itu bukan semua orang berjaya. Bukan semua orang berjaya. Setengah orang itu boleh naik sampai ke atas. Lepas tu dia turun dengan senang. Setengah orang tak boleh. Jadi malah dia kadang-kadang malah dia sampai dia tak semayang. Malah dia sampai dia tak baca Quran. Itu mana halangan-halangan yang ada dalam diri seseorang. Maknanya itu pertemuan yang berlaku. Nak lawan waktu itu perlu pada semangat yang tinggi. Lawan waktu tu. Maknanya kita nak suruh diri kita buat benda baik, berdepan dengan nafsu kita. Waktu mujahadah tu. Waktu mujahadah perlu jihad tu, kata jihad je. Waktu dengan diri kita sendiri. Lepas ke tidak jihad. Jadi kalau kita boleh buat itu semua sedekah lah. Sedekah dari satu sudut, sedekah lah tu. Jadi setiap orang boleh buat amal ma'ruf nahi munkar itu. Boleh buat setiap orang. Itu dalam skala yang paling kecil, iaitu dengan diri dia sendiri. Lepas tu dengan isteri dia, dengan anak dia, selama mana manusia nak tegakkan amal ma'ruf nahi munkar dalam keluarga dia, apa tak boleh. Kita letak dia tu baiklah, dia boleh amal ma'ruf nahi munkar atas diri dia boleh. Tapi nak amal ma'ruf nahi munkar terhadap keluarga dia, isteri dia, apa tak boleh. Selama mana kita minta maaf lah saya sebut dah. Ini kritikan terhadap masyarakat. Lama kita tengok. Tidak kata kat orang lah anak-anak kita sendiri pun. Jauh masjid tak tinggal dengan, tapi bini tak tutup aurat misalnya. Bini tak tutup aurat. Daripada muda bah tua tak tutup aurat. Sedangkan ulama kata tak tutup aurat ni bukan dia biasa begini. Seseorang itu katakanlah dia menyakiti hati orang. Kalau tu sakit, akhirnya satu kesalahan. Aurat kita nak kira lagu mana? Lapis jas hari tak tutup aurat di kerja tu. Kita nak kira sekali tak kira lagu mana? Payah nak kira tu. Katakanlah dia daripada pelapis, dia turun di kerja, tulis kuat. Kita kata lapis jas atau lapis jas lah kita kata. Dia bagi tiga kan? Bagi tiga, lapis jas. 40 tahun. Cuba kita anggap ke lagu mana? Cuba kita anggap ke lagu mana? Susah mana dosa dia tu? 40 tahun? Dah. Bagi dengan berapa hari, kali dengan 8 jam. Tubik berapa? Kata agaklah dosa sebanyak mana. Untuk dia suku Allah jadinya, untuk isteri tu. Untuk lelaki pula suku pula. Itulah ulama kata bimbang, takut dia tak ada dosa tu saja. Takut tak mampu nak imbangi dengan pahala dia semaya, pahala dia puasa, pahala dia takut tak mampu. Kesalahan tutup aurat itu saja dia tak buat. Tak ambil kira lagi dia cuai terhadap ibu bapa dia. Tak percaya kepada ibu bapa dia. Tak ambil kira lagi tu. Tak ambil kira lagi. Dia duk supuh pada jiran dia. Tak ambil kira lagi tu. Dia duk buat dosa-dosa lain. Tak ambil kira. So saja. Bak menutup aurat saja. Sebanyak mana tu. Sedangkan hadis-hadis sebut ancam dengan neraka. Tak tutup aurat ni. Bukan benda kecil. Saya tengok tak ada nampak hilah tu. Bak tutup aurat tu dalam kitab tu. Tak ada nampak hilah. Kalau ada hilah di pendapat di benua kutub tu ada. Tapi pendapat-pendapat tu orang tak pakai kecuali dalam keadaan berakna. Kalau tak pakai hak tu boleh pakai hukum kaedah-kaedah dalam agama. Tak ada pendapat tu ulama kata boleh pakai untuk buka aurat. Kalau guna kaedah-kaedah pakai boleh guna. Tak apa, dia ada pendapat lagu. Siapa tahu tu ulama kritik orang kata tu buka aurat diboleh. Sebab apa nak buka aurat dengan tak payah guna pendapat tu, guna kaedah boleh. Kaedah dalam agama. Kaedah dalam agama kan banyak. Tu siapa kaedah darurat kita boleh. Idza daqa ittasa bila jadi luah itu kaedah dalam agama. Kaedah. Tak payah ada pendapat kata boleh buka aurat. Ini mengikut ulama-ulama disebut begitu. Itu tak kena, tak payah guna. Lebih baik kita kata aurat memang tutup semua aurat. Kecuali keadaan itu, itu kena tengok kaedah. Tak payah waktu pendapat kata halal. Tak payah. Nak ayat ni benda tu penting. Benda tu syiah, tu syiah agama. Sebab syiah, benda tu syiah. Selain daripada dia hukum yang jelas, dia ada syiah. Beza orang Islam dengan orang kafir. Kalau ada agama lain yang tutup aurat juga, dia tak akan sama dengan cara Islam. Tak akan sama. Dia tak suka. Dia ada cara tu. Yang ketiga, amalan-amalan yang rutin boleh bertukar menjadi sedekah dan ketaatan kepada Allah jika dengan niat yang betul. Hak rutin ni sebenarnya saya tengok
Hak rutin ni sebenarnya benda yang paling menguntungkan kita. Sebab benda rutin kita kita buat sama ke mana. Cuma kita ubah niat sikit. Kita pasal niat tu dia betul. Contoh bagi seorang guru. Nah, memang dia pukul 7 tu ada jalan dah. Nah, kalau jalan dia nak kena setengah sabar dulu. Tiap-tiap kadang-kadang kalau guru kata Jumaat kena pergi. Kita kira hari tidak hari Jumaat hari Sabtu lah. Rutin dia. Dia kena ingat malik. Satu dia kena jaga. Sebab dia mengajar nak sampai pencet buat 40 tahun. Kalau dia gagal pasal niat dia betul, rugi dia. Benda rutin lah mana pun dia kena buat. Tapi kalau niat dia tak betul, saja dia. Rugi, amat rugi. Sebab tu saya jadi mesti amalan yang rutin. Dalam kitab asal dia panggil al-mubah, al-amal al-mubah, al-amal al-mubah. Amalan-amalan yang haru-haru. Tak biasa kita buat. Benda haru-haru tak biasa rutin. Jadi saya buat rutin. Benda tak lama tidak. Bangun pagi, bangun pergi dapur, tak suruh rakyat lah rutin dia akan pergi dapur dia hari. Itu bangun mesti. Kena jaga molek. Kena jaga kebersihan. Niat nak makan berapa. Niat molek pasal niat. Boleh pahala sama isteri walaupun dia duduk di rumah. Boleh pahala. Tak pernah raya dia masuk surga. Lelaki tak tahu mana lagi. Sebab lelaki terdedah pada banyak benda tak oleh luar ni. Duduk dapur. Nampak duduk dapur pun yang ini. Kalau faham molek agama. Jadi benda-benda rutin pun kena ingat lah. Kita kena ingat. Benda rutin yang paling kita kena jaga. Sebenarnya. Jangan pandai ringan benda rutin ini. Benda harian. Sebab benda tu sebenarnya itulah banyak memberikan pahala kepada kita. Ulama kata cara mana nak buat benda rutin? Dengan doa-doa. Sebab doa tu dia mengarah kita ingat kepada Allah. Doa ni sebenarnya kalau kita ajar hati kita supaya ingat pada Allah. Sama ada doa tengok cermin, doa naik ke dalam jumpa saya, doa dengar guru, ada belaka dalam kitab tu. Doa tu sebenarnya merupakan lafaz-lafaz yang digunakan untuk mengajar hati kita supaya ingat pada Allah SWT. Itu maksud doa tu. Yang keempatnya, semua amalan yang baik adalah dikira sebagai sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Mana setiap amalan yang baik adalah dikira sebagai sedekah. Walaupun ulama bahas dalam kitab. Apa ta'arif ma'ruf ini? Apa ta'arif amalan yang baik ini? Umumnya ulama sebut benda yang ma'ruf, benda baik ini kita tolaklah ibadat khusus kita tolak betul. Dah tu. Termasuk dalam ma'ruf juga hakikatnya. Tetapi kalau kita nak guna makna yang lebih luas, ma'ruf maknanya secara urfi, orang kata benda tu baik secara universal. Secara alami, orang anggap benda tu baik. Duduk mana pun orang kata baik benda tu. Hak tu maknanya saya kata amalan dia kan. Senyum semua. Senyum. Tolong, benda-benda gitu. Yang mana orang kafir pun buat benda-benda baik. Suka pada kebersihan, benci pada dusta, benci pada bohong. Itu sifat-sifat gitu. Nak hidup dalam keadaan selesa. Itu benda-benda. Benci pada kekotoran. Benda-benda gitu. Sesuatu yang menyenangkan hati orang ikut apa saja. Yang dia anggap baiklah secara umum lagi. Walaupun ada juga berlaku khilaf. Setengah orang kata benda ni baik, setengah kata tidak. Itu bab lain tapi secara umum. Sebab dia panggil secara urfi. Benda baik. Kadang-kadang benda baik ni dia bersifat fleksibel juga. Dia bersifat keadaan. Kadang-kadang kita buat gini tak baik, kadang-kadang jadi baik. Misalnya dalam bab amar ma'ruf nahi munkar ni ada disebut apakah sindiran ta'arif itu. Sindiran itu dikira juga boleh dikategorikan amar ma'ruf, sindir. Boleh juga walaupun sindir ni tak galak. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya kita baik dengan saya baiklah. Kita yakin dengan niat yang baik, bila dia buat salah kita sindir dia. Sebab kita beberapa kali kita sayang nama kita sindir tu dia jadi ingat kepada Allah. Maka kita guna uslub itu. Bukan dengan maksud tak menyakiti hati dia. Hal ini dia panggil hijratul amil dalam istilah dia. Hijrah amil. Mana kita buat sesuatu yang bersifat ular, bersifat menyakiti, tapi sebenarnya niat kita nak molek. Dan kita pun yakin kita jadi molek. Bukan dia ni sayang kita tahu. Waktu tu kena perlu pada akal. Kadang-kadang kita dalam bentuk, misalnya dia kata, misalnya dia tak semayang, kita kata, tak apa, muka demo kulit tebal. Kulit tebal kena api neraka, tak angin demo. Kita begitu, dia pun teringat Tuhan.
Lepas tu bangun lagi kan. Rupanya takut juga. Ini macam-macam kaedah kita boleh guna. Sebab itulah Allah beri akal kepada sebab manusia paling sesuai untuk amal ma'ruf nahi munkar. Sebab dia ada akal. Dia boleh guna. Apa ni kita kreativiti dia dalam nak mendekatkan benda orang kepada agama. Dia boleh guna. Dengan bahasa, dengan kenyit mata. Semua tu sebenarnya hakikatnya dari satu sudut pun kita balik. Tapi dia boleh jadi molek. Tengok keadaan. Tengok keadaan. Yang kelima ni, keharusan kias dengan mengikut prosedur yang betul. Dalam hidup kita ni kita kena ada kias. Kias mengikut prosedur yang betul ya. Dia kias ni kalau nak kias hukum tu dia kena mengaji usul tu. Ni kias dalam kehidupan biasa. Orang Kelantan panggil dia Kelantan ada istilah Kelantan mana kias ni? Taksir. Taksir demo, taksir. Dia kena ada buah-buah tu. Kena ada buah-buah tu. Kalau lewat demo rasanya dia kena ada buah-buah tu. Kias lagu tu. Tapi hal ni kiyah bi anwa'il kiyas dengan pelbagai bentuk lah. Kalau kiyah hukum lain, kiyah dalam kehidupan lain, dia tak serupa tu. Kiyah sini dengan maksud luruh, maksud umum. Kalau nak kiyah sebenarnya mesti kena tengok mana dia, kena tengok elak banyak kawal tu. Mana hukum tu, kena tahu banyak kawal tu, kena mengaji usul tu. Hal ni kiyah biasa. Misalnya dalam hadis Nabi guna kan, kemaluan, syahwat itu. Hak tu lah ya, hal zina guna tu ya. Tetapi kalau dia letak dengan cara yang halal, jadi sedekah. Tak jadi zina. Tapi kalau letak dengan cara tak betul, boleh jadi zina. Kalau hasil pernikahan yang halal, kalau guna dengan cara tak betul, dia boleh jadi dosa besar. Bahkan dalam kita ada sebut, kalau ini kita sebut ayat-ayat. Misalnya pada hukum seks itu sendiri di kalangan suami isteri itu sendiri. Sebanyak mana dia boleh mengundang bala, boleh mengundang dosa tu. Apa dalam kitab ada sebut kedudukan, minta maaf lah kita sebut atas masjid tu. Kubur dengan kubur kan, cuba tengok. Dekat ni lah. Lagu tu, neraka surga, lagu tu. Tengok, ulama kata, nak boleh masuk surga. Tengok tu kan. Buat gini biasa. Duduk, kata nak lah. Pada kemarin manfaat kubur tu untuk buat benda-benda tak perlu pada tubuh manusia. Itu kegunaan asal dia. Jadi bila letak tak kena pada tempat yang betul, kalau orang panggil zalim tu macam-macam boleh mari penyakit dan sebagainya. Sebab tu waktu syai' fi mahallih ni, kalau kita panggil adil itu, hak tu seluruh kehidupan manusia. Ada makna itu. Baru jadi anak, boleh jadi adil. Waktu syai' fi letak sesuatu kena pada tempat. Mana siapa tahu tu dalam kita ada sebut. Setengah semua orang tu tak alih. Orang bila penuh akal dia nampak pelik lah benda-benda betul jadi. Tak betul. Dia tukar benda. Jadi kena dengar. Yang keenam ya, terbabi keenam ya. Dalam hadis ini juga Rasulullah SAW menggalakkan berkahwin dan ancaman melakukan hubungan seks secara tidak halal. Berkahwin itu selain daripada berkahwin itu memenuhi naluri fitrah manusia, tapi di situ juga dia ada makna sedekah. Ada makna sedekah. Maknanya sebab tu kita tengok benar kalau kita faham oleh kan, kita tak boleh nak kata tak ada hukum dalam agama. Semua ada hukum. Setiap gerak diri kita. Bahkan kita nak semua boleh pahala. Setiap gerak diri kita boleh pahala. Hatta melakukan hubungan suami isteri. Kalau dengan cara yang betul lah. Dengan cara yang betul. Maka kalau nak pahala lagi ada. Doa dia. No. Misalnya dalam kita ada doa. Duk tengah buat tak ada lagi doa. No. Ada tengah melakukan hubungan. Duk tengah buat. Bukan kata start. Tidak. Duk tengah buat. Tengah melakukan hubungan itu. Ada doa. Nabi ada. Sebab syaitan boleh ganggu ketika tu. Ada doa-doa ni. Jadi benda tu boleh tengok dalam kitab lah. Ada benda tu. Setahu tu nak ayat ni ingat Tuhan tu. Sebab tu ulama kata ingat Tuhan semasa melakukan hubungan dengan isteri itu benda yang ma'ruf dan sangat molek. Kena jaga molek. Kena jaga molek. Sebab apa? Syaitan nak masa tu kita lupa kepada Allah SWT. Kerana hakikat perkahwinan, target yang paling besar perkahwinan ni adalah zuriat. Jadi syaitan dia nak kalau zuriat masa mula-mula nak membenih, nak melekat benih di situ, start dengan mungkar dah, start dengan tak betul dah, start kita kata nak tanam benih untuk dapat anak tu, start tu lalat dah. Syaitan hukum nak. Syaitan hukum nak. Sebab tu dia kena jaga molek masa tu. Kena jaga molek. Jadi seterusnya yang ketujuh itu kita bincang dan kembali insya-Allah. Jadi itulah beberapa perkara yang berkaitan dengan hadis ni.
Jadi perlu bagi perhatian dalam hadis ini. Cuma kena fikir. Saya baru fikir juga. Sebab kita kecil atas masjid. Lagu mana kita nak supaya anak-anak kita seawal usia sekolah rendah ni dia nak biar dia faham amal. Itu satu kemahiran suku pula perlu. Ini kita bercakap atas masjid ni dalam konteks mana warga yang macam mana. Kalau warga sekolah peringkat rendah, kita nak tahu ni lagu mana. Saya tengok dalam kitab tu, cari jugalah dalam kitab. Salafus salih kita dulu dia ada sebut lah. Tapi benda ni sesuai ke tidak zaman kita ni perlu kemahiran khusus lah pula ni. Misalnya hadis-hadis sebegini, kalau salafus salih kita dulu, cara mana dia buat? Dia ambil kebaikan depan ni. Sedekah dia tunjuk depan ni. Dia bawa anak dia satu-satu peringkat, bila dia yakin dia bawa ke masjid, dia tengok. Kenapa tak dengar? 2-3 bulan dia tak bawa, nanti bawa pula. Mana dalam kepala dia ada, di situ ada kebaikan. Allah akan beri pada kita baik anak kita. Kalau lagu mikir lagu tu. Lepas tu dia ajar ni, sedekah. Dia guna istilah-istilah agama. Mengikut Akram dia Umari, dia kata umat Islam ni salah satu sebab umat Islam jauh dari agama, sebab dia gagal guna istilah agama untuk keluarga dia, untuk masyarakat dia. Dia dulu guna istilah-istilah barat. Misalnya, contoh dia kata, ini sifat yang bercanggah dengan rationality. Kita guna benda-benda itu boleh, tapi kata mungkar selalu. Betul ni? Benda ni mungkar, benda ni maksud apa takut? Ribah kan? Tak ada interest apa dia ribah. Sebut selalu istilah-istilah agama. Bagi dia itu kesilapan umat Islam. Buat tak boleh ni maksiat ni, kena mungkar ni, tak boleh ni kecil lagi wayak gitu, biar anak tu itu. Biar dia faham istilah-istilah agama. Jangan kita bersenindung nak guna istilah-istilah barat. Dia guna ni taat, kita sembahyang tanda apa? Taat pada Allah. Begitu badai untuk anak kita. Tak boleh curi ni sebab apa? Curi ni mana bukan sifat orang Islam. Allah tak suka. Begitu sudah lah. Kita bui sama. Zikir itu zikir tu. Bui sama. Kena buat ni. Itu cara dia. Bagi disebut gitu. Selain daripada itu, disebut juga dalam pendidikan salafus salih, dia akan kaitkan amalan baik dengan para sahabat. Sahabat Nabi suka buat gitu. Jadi masuk semua dalam kepala anak sahabat Nabi. Selepas tu, bila dia sudah masuk, meresak dari diri dia tentang sahabat Nabi, kalau masuk tokoh-tokoh dunia lain pun, dia dapat beza. Ni tokoh dunia, ni sahabat Nabi, dia boleh beza. Mana kalau dia kena, kita kata, orang yang mencipta telefon, mencipta gini-gini, tak apa, tidak jadi sesak dia. Sebab apa? Sebab dia sudah masuk dah tokoh-tokoh Islam awal dalam diri dia. Dia sudah masuk dah. Ni siapa tak kenal lalu sahabat. Orang kita sahabat Pak orang yang kenal. Pak orang. Nak sahabat Abu Bakar, Umar, Ali. Tu tukar kan sebut tu. Tu orang ni dulu, saya Ali dulu. Tukar lah tu. Tu dia kenal sahabat. Patut lain tak kenal. Para sahabat ni 100,000 lebih. Dari sahabat 130,000 lebih sahabat. Tapi awak mana? Itu pendidikan. Kalau duduk di tiap-tiap sekolah pun, duduk tunggu tokoh-tokoh kafir. Di tiap-tiap sekolah kan ni kenal ni tokoh buat telefon, buat hatu ya. Dulu lah, tapi ni alhamdulillah nampak ada perubahan. Jadi benda-benda begitu sebenarnya suka ke pengajian secara tidak formal yang perlu kita berikan kepada anak. Dia sebenarnya kegagalan itulah menyebabkan anak kita dia walaupun lahir dalam keluarga Islam macam tetapi pemikirannya tidak Islam. Dia kena kaji itu pemikiran anak-anak tu. Setara mana pemikiran anak-anak kita? Nampak kakak piah pun jangan tu. Nampak kakak tukar pun jangan tu. Pemikiran dia tu lagu mana? Sebagai contoh ni. Saya pernah, ini kita tidak nak menyalahkan, semua kejutan lah. Saya pernah pergi ke Balai Islam masa pesta buku. Ada beberapa sekitar apa yang gitu. Memang ada kakak tukar lama. Kita boleh agak lalu dia mengaji mana. Tetapi bila nampak gambar artis tepik macam histeria, Shahrukh Khan, nampak tepik, mana teruja itu mana artis pujian dia. Kita tidak nak menyalahkan dia, cuma saya nanya maknanya kita nak buat koreksi terhadap pemikiran anak kita. Apa yang ada dalam kepala dia? Budak-budak lagu ni kalau dia pergi ke tempat-tempat yang jauh pada bapa, terdedah dengan kebijakan masyarakat, terdedah dengan hak ni jadi murtad dia sebenarnya kesan rumah kan nak menyalahkan orang lain. Kesan pendidikan. Pergi ke masjid bukannya selamat. Sebab apa? Dia rosak rumah. Anak kita rosak di hadapan mata kita. Kita tak khabar.
dengan TV, dengan internet ni. Kita ingat benda tu kata bui gitu, tak sebab begitu. Internet kau duduk ada bilik anak kau riwayat kita tak percaya. No. Internet ni orang tak lepak kita duduk tangga rapat dia orang kena tak situ internet. Tak boleh tak dalam bilik anak ni. Kena tahu juga tu. Kau tidak teruk tiba-tiba anak setengah. Bimbang gitu bimbang. Ni cuba tengok dalam internet di Mesir. Berapa jumlah orang Kristian, orang Arab Islam sejadi Kristian. Teruk. Pak kita dengan internet jangan memang rosak. Tak kena raya anak kita murtad dalam bilik dia sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Tak kena raya. Kalau umat Islam gagal dia tak kajian terhadap anak. Dia tengok molek mikir ke mana. Sepatutnya kita kena sedar. Itu tak ambil kira dengan semaya, tak ambil kira, tapi kena itu. Kalau elok kita tak. Jangan kita fikir tak apa anak aku pergi sekolah tak tinggal. Tak apa anak aku nak kuasa boleh pergi sama. Tak apa anak aku memang masuk bilik sama dah apa ni cikgu tak puji sama. Pelajar cemerlang sama. Jangan kita duduk di tahap itu saja. Kalau duduk setara itu saja, inilah orang panggil pemikiran tidak Islam ni. Fikrah tidak Islam ke lagu tu jangan. Bezanya walaupun pakai pihak memikir sekolah tidak Islam. Jadi benda ni kena jaga molek. Merubah fikiran manusia ini merupakan kerja asal para nabi. Kerja asal para nabi. Nak merubah hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 23 tahun tu nak ubah ke? Nak ubah akidah tu. Bergerak tu. Akidah. Tu kena ingatlah. Jadi itulah dua perkara yang mudah-mudahan apa yang saya sebut itu boleh menjadi peringatan kepada saya dan peringatan kepada hadirin dan hadirat supaya kita lebih dekat dengan agama kita sendiri, supaya kita lebih dekat dengan agama kita sendiri. Jangan kita jadi jauh dengan agama kita sendiri. Setakat itulah billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.